Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan sehat hendaknya untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini murid ialah ayat tanya dengan kata tanya. Sebelum ni kita pun sudah mempelajari tentang tajuk kata tanya. Kalau kamu masih ingat lagi kita telah belajar tentang tajuk ini. Jadi ini adalah sambungan kepada tajuk tersebut. Jadi murid-murid, untuk tajuk ini sila kamu rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 18. Muka surat 18. Iaitu tajuknya ialah Tan Sri S.M. Salim. Tan Sri S.M. Salim. Itu seorang penyanyi. Seorang penyanyi. Jadi kita lihat apakah kisah Tan Sri S.M. Salim ini dan ayat tanya dan juga kata tanya yang terdapat di dalam buku teks ini. Mari kita sama-sama baca. S.M. Salim atau nama sebenarnya Syekh Salim Syekh Muhammad Al-Mahrus memulakan kerjaya seninya sebagai penyanyi pada tahun 1950-an. Itu biodata Tan Sri S.M. Salim. Nama sebenar dia Syekh Salim Syekh Muhammad Al-Mahrus. Dia memulakan kerjaya dia sebagai anak seni pada tahun 1950-an. Cikgu pun tak lahir lagi ni. Apatah lagi kamu Allahyarham ialah penyanyi lagu-lagu Melayu tradisional. Jadi Tan Sri S.M. Salim ni ialah seorang penyanyi lagu-lagu Melayu tradisional yang diminati ramai. Jadi sudah meninggal lah. Tan Sri S.M. Salim ni sudah meninggal dunia. Okey, kita lihat perbualan di antara Hanif dengan datuknya. Kita lihat Hanif. Siapakah penyanyi lagu tradisional yang datuk minati? Siapakah penyanyi lagu tradisional yang datuk minati? Jadi di sini ayat tanya dengan kata tanya siapa. Kata tanya dia siapa. Siapa ni ialah kata tanya untuk menanyakan tentang orang. Siapakah? Kemudian apa jawab datuk dia? Datuk meminati Allahyarham Tan Sri S.M. Salim. Pak Anip tadi tanya siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk dia minat. Datuk dia jawablah Allahyarham Tan Sri S.M. Salim. Kemudian tengok Anip apa cakap Apakah lagu-lagu beliau yang masih malar segar? Jadi Anip menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan tentang perkara
ya, tentang perkara ataupun hal. Apakah lagu-lagu beliau yang masih malar segar? Ya, malar segar ni maksudnya masih lagi sedap didengar sehingga hari ini. Segar, ya, tidak jemu didengar. Okey, apa jawab Datuk dia? Beliau popular dengan lagu-lagu asli seperti zapin, ghazal, dan joget. Contohnya lagu Pantun Budi, Tak Seindah Wajah, dan Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Okey, itu penerangan Datuk dia tentang lagu-lagu asli yang dinyanyikan oleh Tan Sri SM Salim, yaitu zapin, ghazal, dan joget. Ya, Datuknya memberikan contoh lagu dia. Contohnya Pantun Budi, Tak Seindah Wajah, dan Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Okey. Jadi cuba kita dengar, sangat unik. Okey. Dan mempunyai kaya dengan nilai-nilai murni, nasihat dan sebagainya lah, yang menggambarkan budaya yang tinggi. Ya. Baik. Kemudian ini Hanif. Ya, tempat ini dikosongkan. Sebelum itu tadi Hanif menggunakan yang ini, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tu adalah untuk mengetahui sebab. Ya, sebab. Ya. Okey, sekarang ini agak-agak apa yang Hanif nak soal Datuk dia. Kemudian nanti Datuk dia jawab yang ini. Beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Sudah tentulah Hanif menanyakan tentang bila lahirnya Tan Sri SM Salim. Jadi macam mana ayat dia? Kita boleh buat contohnya, bilakah beliau dilahirkan? Bilakah? Bilakah tu ialah kata tanya untuk menanyakan tentang masa, waktu. Okey. Bilakah beliau dilahirkan? Jadi Datuk dia jawab, beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Okey. Kemudian apa lagi yang Hanif hendak tanya? Beliau dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ini tempat lahir Allahyarham Tan Sri SM Salim. Jadi bila jawab Datuk dia jawab macam ini, apakah persoalan Hanif? Soalan Hanif. Jadi Hanif boleh tanya, di manakah beliau dilahirkan? Di manakah beliau dilahirkan? Jadi Datuk dia jawab, beliau dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Okey. Kemudian di sini apa yang Hanif nak tanya bila Datuk dia jawab macam ini? Beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Jadi tadi cikgu kata kalau kata tanya yang bila kita nak menanyakan tentang suatu masa, waktu, kita gunakan bila. Okey? Bila. Jadi Hanif boleh tulis cakap di sini, bilakah beliau meninggal dunia? Okey, jadi Datuk dijawab, beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Okey. Baik, itu tadi perbualan di antara Hanif dan
datuknya. Oke. Jadi dalam perbualan tersebut banyak kata tanya yang digunakan ya, kata tanya dan ayat tanya. Ya, kata tanya ni ialah siapa, apa, bila, mengapa, itu kata tanya. Kalau ayat tanya dia, ni yang panjang ni. Ya, siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk minati? Dan kata tanya mesti ada tanda ni. Tanda tanya ini. Ya, simbol ini mesti ada. Ya. Baik, jadi di bawah itu dalam ruangan info diterangkan apakah maksud malar segar. Maksudnya terus-menerus terkenal sepanjang zaman. Ya, tidak jemu didengar. Okey. Ini sedikit info tentang ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Ini kata tanyalah. Apa, bila. Ya. Jadi, kebiasaannya di hujung kata tanya itu diletakkan partikel kah. Apakah, bilakah, mengapakah, siapakah, dan sebagainya lah. Okey, ya, murid-murid. Jadi, harap kamu faham ya tentang tajuk ayat tanya dengan kata tanya. Kemudian, jadi untuk tugasan hari ini, cuba lihat buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 22. 22. Ini. Okey. Jadi, apakah tugasannya? Bina ayat tanya menggunakan kata tanya berpandukan maklumat daripada dialog Imran. Okey, kamu diminta untuk membina ayat tanya menggunakan kata tanya dengan berpandukan maklumat daripada dialog Imran. Tajuk dia pameran seni kraft tradisional. Okey, kita lihat dahulu dialog Imran. Saya akan ke pameran seni kraft tradisional. Pameran ini berlangsung sepanjang bulan Jun. Pameran ini akan diadakan di Museum Dunia Melayu Islam. Okey. Itu dialog yang pertama lah. Kemudian dialog yang kedua. Para pengunjung dikenakan bayaran masuk sebanyak RM2. Manakala murid-murid sekolah pula percuma. Objektif pameran ini adalah untuk menghargai seni kraft tradisional. Okey. Itu dialog. Jadi kamu gunakan dialog ini untuk membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang diberi. Ini kata tanya. Apa? Bila? Di mana? Berapa? Siapa? Dan mengapa? Okey. Ini kata tanya. Jadi, kamu bina ayat tanya di sini. Dengan menggunakan kata tanya apa. Jadi, cuba kita lihat contohnya apa. Apa ini ialah untuk menanyakan tentang perkara. Perkara ataupun hal lah. Jadi, dalam maklumat yang diberi ini, daripada sini. Okey. Ini daripada maklumat ini.
Jadi bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Contohnya, apakah nama pameran yang akan dihadiri oleh Imran? Ataupun apakah nama pameran yang akan dihadiri Imran? Sebab tadi dia kata, saya akan ke pameran seni kraft tradisional. Ya, jadi kita boleh gunakan maklumat itu untuk membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya apa ni. Apakah nama pameran yang akan dihadiri Imran? Okey. Baik. Kemudian bila? Bila ni ialah kata tanya untuk menanyakan waktu ataupun masa. Jadi dalam maklumat ni kita cari waktu ataupun masa. Ada tak? Jadi waktu atau masa itu di sini. Pameran itu berlangsung sepanjang bulan Jun. Jadi di sini kamu boleh tanya tentang bila. Bilakah pameran itu akan diadakan? Bilakah pameran itu akan berlangsung? Ini jawapannya lah, maklumat yang diberikan. Kemudian maklumat yang ketiga ini. Pameran ini akan diadakan di Museum Dunia Melayu Islam. Jadi kamu gunakan maklumat ini untuk membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana. Jadi tulis di sini. Okey. Kemudian maklumat seterusnya. Jadi tadi depan ni kita nak gunakan berapa. Berapa. Jadi berapa ni kita gunakan maklumat yang ini. Okey. Para pengunjung dikenakan bayaran masuk sebanyak RM2. Ini maklumat dia. Jadi kamu gunakan kata tanya berapa ni untuk menanyakan tentang ini. Okey. Kemudian maklumat seterusnya ialah manakala murid-murid sekolah pula percuma. Jadi kamu gunakan kata tanya siapa ni untuk menanyakan tentang maklumat ini. Ya. Manakala murid-murid sekolah pula percuma. Okey. Dan akhir sekali kita nak guna kata tanya mengapa. Jadi maklumatnya ada di sini. Objektif pameran ini adalah untuk menghargai seni kraft tradisional. Objektif ini ialah tujuan. Okey, objektif itu ialah tujuan. Tujuan pameran ini adalah untuk menghargai seni kraft tradisional. Jadi macam mana nak buat ayat dengan menggunakan kata tanya mengapa? Gunakan maklumat ini tadi dan gunakan kata tanya ini untuk membina ayat tanya di sini. Okey, murid. Jadi cikgu harap kamu faham macam mana untuk membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya berdasarkan maklumat yang diberi di atas. Dan setiap ayat tanya mesti ada tanda tanya, tanda tanya di hujungnya. Kalau tak ada tanda tanya di hujungnya, itu bukannya nama kata tanya. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham
Paham bagaimana untuk membuat tugasan yang diberikan pada hari ini. Oke.